the proposal boleh diteruskan kepada FYP ataupun tidak. So saya dah evaluate, okay? Tapi saya tak komen lah, just bagi markah. Contoh problem statement hari tu kita 1 hingga 5. So dapat 3 ke 4 ke 4.5 ke, just macam tu je. Okay. Sambil kita tunggu yang lain, kita akan teruskan lah. So apa khabar semua? Exam dah habis? Dah, okay. Okay, so nak bercuti patutlah dekat UPSI ni sunyi, tak ada orang. Kadang-kadang jumpa siapa je, siapa Aisyah nama. Okay, semua nampak skrin saya? Nampak Doktor? Nampak Doktor. Kita tak ada pembukaan dan tak ada selamat pagi ya. Okay, saya ulang lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan weekend ini kita dapat menambah ilmu lah sikit. Ada yang bercuti, so saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir lah. Okay, daripada perbincangan dengan siapa hari itu, dengan Zulaiha, mungkin ada juga yang tak saya reply hari itu, siapa nama, ada beberapa orang tu. So kita ambil inisiatif, better kita buat macam ni. So boleh kita comparekan dengan research proposal kita. So saya dah buat summarize. Okay, saya buat summarize di dalam table macam ni. So saya harap boleh membantulah, boleh nampak okay, apa yang boleh kita buat. Tetapi dalam ini tak semua research design. Okay, research design yang buat contohlah. Okay, contoh di kat sini tak ada action research. Kemudian kita tak buat apa lagi ya? Case study kot rasanya. Okay. So kenapa saya buat macam ni? Sebab ini adalah something yang kata orang apa? That's really static. Okay. Apapun bentuk tajuk kita. Kalau contoh, kalau kita menggunakan kajian pembangunan. So research question, research objective, research hypothesis, dia lebih kurang sama. Just tukar your tajuk, tukar your title. Tapi apa boleh buat, ada juga yang salah. Nak cuba berinovasi. Saya positive thinking lah kan. Tapi macam keliru. So that's why kita nak settlekan benda ini dulu. Sebab ini sangat basic. Okay. Kenapa ini sangat penting? Okay. Kalau kita tengok relationship between RO, research objective, research question, research hypothesis. Okay. Ini adalah benda yang sama. Okay. Dan sini kita kena betul. Okay. Kenapa saya cakap macam itu? Ini akan memberikan impact. Okay. Impact kepada apa? Kepada cara kita analisis data. Okay. Kalau research question kita salah, kemungkinan cara kita analisis data salah. Kalau analisis data kita salah, confirm bab 4 kita salah. Okay. Kalau bab 4 kita salah, so bab 5 kita useless. So kena pay attention dekat sini. Okay. Saya tak masukkan kajian case. Tapi saya ada perhatikan satu, saya dah cari proposal siapa yang buat kajian case, dia cantik. Okay. Saya lupa grup mana. Adakah sesiapa sini buat kajian case? Saya rasa grup C kot. Saya lupa. Saya cari-cari nama siapa. Okay. Nanti kalau ada just tag ya. Boleh kita tengok. So hari tu janji dengan Zulaiha, kita tak akan review semualah. So saya ambil random. Satu daripada grup A, satu dari grup C, satu dari grup B. So nama-nama siapa yang dipilih itu ikhlas ya. Kita bukan nak mencari kesalahan, kita cuba nak tengok apa yang kita dah belajar. Tapi overall saya a bit satisfied lah. Kenapa saya a bit satisfied? Meaning that apa yang saya ajar tu boleh faham lah. Okay? Tetapi ada juga kadang yang salah dekat sini. Okay, so kita start. Let's say kita nak buat kajian pembangunan. Okay, kajian pembangunan. So kita kena ingat ada beberapa research design, research approach dan research design you kena differentiate. Okay, yang paling besar itu approach, pendekatan. Kemudian di bawah approach kita ada design.
Okay. Setiap design dia akan ikut approach. Contoh. Okay. Contoh, dalam kajian kuantitatif ada beberapa design. So jangan salah. Nanti bila kita dah buat approach kuantitatif tetapi kita buat kajian case. So dia tak selari, tak sama. Itu salah. Okay. So kita tengok pada research design kajian pembangunan. Okay. Ni contoh title. Kalau you nanti ada nak buat kajian pembangunan, just follow this one. This is example. Okay. Bila kita cakap kajian pembangunan, meaning that kita membangunkan sesuatu. Ada produk. Okay. Kita dah bincang hari tu, produk kita tu banyak. Apa yang kita nak buat. Boleh kita buat modul, boleh kita buat macam application, boleh kita buat permainan. So banyak. So saya ambil ada kat sini satu contoh. Pembangunan dan kebolehgunaan kit. Ni tahap baca ni ya. Bagi tajuk ungkapan algebra tingkatan 1. So sesiapa nanti yang nak membuat kajian pembangunan, boleh guna tajuk ini, tukar. Kalau buat modul GeoGebra. Bagi tajuk apa? Tingkatan berapa. So simple. Settle. Okay. Ada juga beberapa lecture dia yang prefer tajuk, okay, dia tak nak ada perkataan kebolehgunaan. So direct pembangunan kit bla 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 bagi tajuk ungkapan algebra tingkatan 1. So that's why saya cakap itu bergantung kepada agreement, your agreement dengan supervisor. Okay? Meaning that kalau kita buat pembangunan dan kebolehgunaan, bunyi kata, okay, bila kita buat kajian pembangunan kebolehgunaan, so ada dua research objektif kita. Ini saya just copy paste daripada buku panduan kita. Okay, so contoh yang pertama apa? Kita nak membangunkan. So how to write the research objective? Okay, objektif untuk membangunkan kit bla 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 mempunyai kesahan yang memuaskan. Okay. Bila kita kata nak membangunkan, okay, so kita nak tahu sama ada validity our product, kit ke modul ke, memuaskan or not. Okay. Okay. Just tukar nanti ya. Okay. Kemudian tengok macam mana research question. Just tukar je hari tu. Adakah kit? Saya rasa yang depan ni yang berbeza ya. So apakah kita perlu hipotesis? Kita tengok lagi analisis data kita. Okay. Di sini kita tak perlu hipotesis. Okay. No hypothesis. So apa analisis data yang kita gunakan? This is indeks kesahan kandungan. Kalau nak tahu detail, you boleh buka lah yang saya bagi proceeding you punya senior tu. Just very simple. Ya. You dapatkan nanti kesahan, ada borang dia tu, let's say lah validator atau pakar dia mark 5. Sangat cantik. So daripada situ you kira lah. That's very simple. You orang matematik semua boleh tahu lah. Simple je. Kalau ada contoh, saya rasa you boleh go ahead. Okay, sampai sini boleh faham? Boleh doktor. Boleh ya? Boleh doktor. Saya boleh-boleh ni kadang tak percaya juga. Dulu cakap boleh tapi ada juga yang salah. Kan? Okay, yang kedua. Kita nak fokus kepada kebolehgunaan. So, how to write the research objective, how to write the research question. So, untuk menguji kebolehgunaan kit kita. Bagi tajuk apa? This one. So, research question dia, adakah kit yang kita bangunkan itu mempunyai kebolehgunaan, usability. Okay. Dan macam mana kita nak tahu? Normally kita gunakan level of tahap. Okay. So kita akan refer kepada descriptive analysis. Okay. Kita akan gunakan nilai mean dan juga standard deviation. Okay. Because this one adalah descriptive statistic, so kita tak perlu hypothesis. Okay, no need hypothesis. Okay. Faham ya sampai sini? Tetapi ada lagi satu, ini ada contoh ya.
So that's why saya cakap contoh dekat sini. Mungkin kita nak menguji produk kita. Okay, kita nak uji produk kita. Okay, kita boleh menggunakan experimental study. Kajian eksperimen. Boleh? Ada lagi another research question dekat sini. Kita nak uji produk kita. Okay. Kalau tahap kebolehgunaan, kita mungkin hanya bagi kepada rakan-rakan kita. Kita bagi, ini adalah produk saya, ini adalah kuesioner untuk menguji, untuk mengukur kebolehgunaan. Okay, contoh item mungkin dalam tu. Okay, arahan yang diberikan cukup jelas. Topik yang digunakan boleh mencapai objektif pembelajaran. Nah, itu adalah menguji tahap kebolehgunaan. Tetapi bila kita nak implement, kita nak tahu adakah produk kita ini, adakah kit kita ini betul-betul boleh digunakan kepada kumpulan sasaran. Siapa kumpulan sasaran kita? Tingkatan 1. So kita buatlah experimental study. So macam mana nak buat research question? Nanti just follow pula this one. Kajian eksperimen. So macam itu je. So kita nak sampai membangunkan, nak sampai menguji kebolehgunaan ataupun lagi kita nak menguji kesan daripada kit kita ini bergantung your supervisor. Kalau supervisor nak sampai kat sini je, untunglah. Bukan untunglah kan. Kalau dia nak tambah lagi satu, siapa nama? Okay, Husna. Husna, saya nak you uji your kit. Kita nak tengok efek. Okay, pakar cakap cantik. Orang luar cakap cantik, boleh digunakan. Sekarang kita nak tengok spesifik kepada sampel yang kita bangunkan produk ini. Sama ada boleh mencapai, let's say lah kita nak buat dekat sini tahap pencapaian. So adakah kit yang kita bangunkan ini boleh meningkatkan pencapaian pelajar atau tidak? Boleh kita gunakan experimental study. Okay, sampai sini clear? Okay, sekarang pindah ke kajian tinjauan. Okay, survey. Contoh dekat sini. Ini adalah contoh title, tajuk kita. Tahap pemikiran penakulan. Okay, reasoning thinking. Pelajar tingkatan 2 di Tanjung Malim. Okay, boleh je follow this one. Ini adalah pemboleh ubah kita. Ada satu pemboleh ubah. Kalau you nak buat kajian tinjauan, kemudian ada another variable, follow je this one. Okay. Berapa orang dah? 5. Just follow this one. Tukar je. Jangan kita tersilap. So apa yang boleh tukar? Okay, saya buat kat sini problem solving. Tingkatan 2 saya nak buat tingkatan 5. Di mana? Di Johor ke? Di Selangor ke? Boleh. Okay, follow this one. Ini contoh. Kita bagi contoh template. Okay, so apa mungkin research objektif yang boleh kita create, yang boleh kita produce untuk this title bila kita buat research design survey? Okay, pertama, mungkin kita nak tahu tahap. Okay, ini tahap. Okay, research question, apakah tahap? Semua sama ni, just tukar. Hypothesis, no. How to analyze, mean. Settle satu. Okay. Yang kedua, mungkin kita nak tahu perbezaan reasoning thinking. Because kita collect data lah, ada lelaki, ada perempuan, ada male, ada female. So kita nak tahu. Kita macam mana? Perbezaan, adakah lelaki dan perempuan berbeza dalam konteks reasoning thinking? Boleh kita mencari perbezaan. Untuk menentukan perbezaan pemikiran reasoning thinking, pelajar tingkatan 2 berdasarkan jantina. Okay. Boleh based on gender. Ada juga yang tulis antara lelaki dan perempuan. Boleh. Ini adalah contoh. So macam mana dengan research question? Apakah? Dah settle. Okay. Bila kita bercakap perbezaan, okay. Bila kita cakap pasal perbezaan, kalau kita cakap perbezaan, meaning that ada kumpulan, ada grup yang kita compare. Ada grup yang kita bandingkan. Okay? So, tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Just follow that one. Just tukar your variable. So, apa analisis yang boleh kita gunakan? Independent t-test. Kenapa independent t-test? Okay?
Lelaki dan perempuan, let's say jantina, gender is male and female, adalah dua kumpulan yang independen. Okay, tak ada hubung kait antara lelaki dan perempuan. Okay, lelaki, perempuan. So kita gunakan independently test. So settle. Right? Kita bawa ke bawah lah ni supaya nampak. Okay. Sekarang kita nak tengok. Tadi kita ada dua grup. Gender, male and female. Let's say lah sekarang kita ada 3 grup ni contoh. Okay. You boleh buat yang lain. Okay. Ni contoh. Apa point saya bagi dekat sini, saya hanya nak tunjukkan kalau lebih daripada 2 grup, kita kena menggunakan different analysis. Okay, for example, saya nak tengok reasoning thinking between kaum 1, 2, 3. Okay. Apakah research question? Apakah perbezaan this one? Dan bila kita sampai kepada research hypothesis, cuba tengok perbezaan di sini. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Okay. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Bawah ni sama semua. Okay. Sekarang kita ada 3 grup. Ada 3 level. Ada 3 grup. Sekarang kita nak comparekan every group. Adakah berbeza tahap reasoning thinking? So apa yang analisis boleh kita gunakan? Analysis of variant. Atau disebut dengan ANOVA. Is it clear? Clear? Alah, baca segan-segan pula. Okay. Betul? Okay, so kalau clear kita teruskan kepada kajian korelasi. Okay. Bila kita cakap korelasi, meaning dia kita menghubungkaitkan ada 2 benda yang kita hubung kaitkan. Okay, ada 2 variable yang kita correlatekan. At least ada 2 variable. Macam mana kita nak cari korelasi sedangkan kita tak hanya ada satu saja. Okay. So dekat sini contoh hubungan antara reasoning thinking and critical thinking. Nanti dia buat tajuk pun lawyer ni. Okay. Ini standard lah. Kok nanti ada supervisor dia tak nak tingkatan 2. Dia nak Tanjung Malim saja. But for me, kita kena nyatakan sampel kita. Who is our sample here? So tingkatan 2. So kita tengok semua pelajar tingkatan 2 di Tanjung Malim. Ada berapa sekolah di Tanjung Malim? Sekolah menengah. So kita tengok tahu population kita. So ada 10 sekolah for example. Daripada 10 sekolah ada 500 student tingkatan 2. So 500 itu adalah population kita. So kita nak collect data. Kalau kita nak collect data semua 500 tak mungkin. Cost, masa. So that's why kita perlu sample. Who is sample? Sample ini adalah orang-orang yang kita pilih, individu yang kita pilih yang boleh mewakili daripada population. Macam mana kita nak confirm orang yang kita pilih ini boleh mewakili population? So that's why kita buat random sampling. Macam mana kita nak pilih random sampling? Banyak jenis random sampling. Kita pilihlah mana yang sesuai dengan kajian kita. Ada yang buat cluster, ada yang buat simple random, ada yang buat stratified sample random. Pilih yang sesuai dengan kajian kita. Okay. So, apa yang boleh kita buat untuk research objektif pada kajian korelasi? Di sini kita kena ingat ada 2 variable. 1, 2. Okay. So, kalau kita nak cari tahap for each variable, boleh. Tahap pemikiran, reasoning thinking and that's one critical thinking. Kita dah ada 2 research question. Nampak banyak sikit kan? Okay. So apakah ada hipotesis? No. Because semua adalah tahap. So that's why ini adalah deskriptif. Okay. Kemudian kita tadi the main question kita adalah hubungan. So sebetulnya ini adalah the main research question kita. Okay. Kita nak cari hubungan reasoning thinking and critical thinking. So apakah hubungan? Just follow dia. Okay. Kemudian apa yang berbeza dengan hipotesis? Yang signifikan.
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara reasoning thinking and critical thinking. Okay. What kind of analysis data? Pearson correlation. Okay, ni contoh. Let's say lah, you collect data dekat sini juga ada lelaki dan perempuan. Nak cari perbezaan pula, boleh je tambah. Kalau nak tambah banyak lagi kan, nak tunjuk advance. Boleh. Okay. For example, you cari perbezaan lelaki perempuan pada reasoning thinking satu, kemudian perbezaan lelaki perempuan pada critical thinking satu. So, berapa research question kita? Ada 5. Okay. Sampai sini clear? Clear? Sebab saya rasa saya tengok ada yang tersilap kot atau nak berinovasi. Okay? So, kita teruskan. Kita tengok. Kita pergi kepada experimental design. Okay? This is under quantitative approach. Okay. Contoh. Ni tajuk kita. Kalau nak ada buat tajuk ini, boleh you ubah the variable. Okay? Contoh dekat sini saya buat modul. Okay. Kesan modul GeoGebra. Okay. Kesan modul GeoGebra ke atas kompetensi pemodelan. Right? Kalau kita nak ada lagi, kalau nak buat tambah lagi ke atas pemodelan, ke atas motivasi, ke atas sikap, boleh. Bergantung kepada kita, larat ke kita nak buat. Kalau kita rasa sanggup nak buat, boleh teruskan. Okay. Kemudian, apa research design kita adalah eksperimen. Ini cara kita tulis tajuk dia. Sama juga. Pada setiap research design, kalaulah kita nak tengok tahap pun boleh. Okay. Tahap apa yang boleh kita tengok? Tentu independent dan dependent variable kita. Something yang boleh kita measure. Okay. Pada topik ini, pada tajuk ini, yang boleh kita ukur, yang boleh kita measure adalah kompetensi pemodelan. Ini yang kita ukur. Buat GeoGebra? No. Kita tak ukur GeoGebra. Kita gunakan GeoGebra untuk memberikan efek kepada pemodelan. Kita expect kalau kita menggunakan GeoGebra, pemodelan pelajar, kompetensi pemodelan pelajar akan meningkat. Itu yang kita expect. So apakah tahap penggunaan modul GeoGebra boleh digunakan sebagai research question? No. Okay, kemudian hipotesis, bilalah kita cari tahap ini adalah bahagian daripada deskriptif, so no need hypothesis. Dekat sini, kena hati-hati ya. Ni kena hati-hati betul. Sebab dekat sini banyak yang saya nampak salah. Ya? Kalau ini dah salah, pun saya cek pula lah analisis data. Memang confirm salah. Ya? Okay? Okay, apa research question yang boleh kita buat? Let's say tajuk kita macam ini. Okay. Tahap pemodelan. Let's say, kita kena ingat bila kita buat eksperimen, okay, ada beberapa istilah yang kita gunakan. Satu adalah control and treatment group. Meaning that kita ada 2 group. Okay. Satu group kita gunakan untuk mengajar student dengan modul GeoGebra. Disebut dengan treatment group. Kemudian we have another group to compare, disebut dengan control group. Apa yang kita ajar dengan control group? Kita ajarlah dengan yang biasa. Biasa yang macam mana? Let's say lah cikgu, kalau kita pergi kepada sekolah ni, cikgu kebiasaan dia mengajar student ini dengan lecture, dengan apa, direct lecture contoh. Dia mengajar direct je. So kita buat benda yang sama. So ambil satu kelas, kita buat pula dengan GeoGebra. So kita compare lah dua ini. Kemudian ada lagi satu istilah yang digunakan, pre and post test. Meaning that bagi setiap kumpulan, baik itu control, baik itu treatment, sebelum kita bagi treatment, kita nak tahu ujian pra. Okay. Ujian pra apa yang kita nak tahu? Kalaulah kita measure pemodelan, so kita bagilah ujian pra pemodelan. Kita nak measure first. Apakah tahap ujian pra pelajar ini? Apakah tahap
Ya betul, ujian pra pemodelan pelajar sebelum kita bagi treatment. Kita bagilah baik itu kumpulan treatment maupun kumpulan kontrol. Kita bagi dua-dua. Barulah kita ajar. Satu kelas kita ajar dengan GeoGebra, satu kelas kita ajar dengan conventional teaching. Okay. Clear sampai situ? So, research question kita boleh kita compare kan? Untuk menentukan perbezaan tahap kompetensi pemodelan pada ujian pra dan ujian pos. Pos ni boleh ada yang cakap pasca. Okay. Kita comparekan pada kumpulan kawalan first. Boleh. Okay. Kumpulan kawalan. Kemudian kita comparekan pula kumpulan rawatan. Okay. Yang kita comparekan di sini adalah pra and post. Okay. Pada kumpulan kawalan. Yang kita comparekan di sini adalah ujian pra dan pos pada kumpulan rawatan. Kita tak compare lagi antara kawalan dan rawatan. Okay. So, bila kita comparekan pra dan pos pada kawalan, ini adalah research hypothesis dia. So, apa analisis yang boleh kita gunakan? Pair sample t-test. Okay, pair sample t-test. Pra dan pos, pra dan pasca. Gunakan pair sample t-test. Okay. Sama juga, tadi kumpulan kawalan, sekarang kumpulan rawatan. The main point kita kena ingat, pre and post, meaning that pair sample t-test. Entah itu pada kumpulan kawalan ataupun rawatan, benda yang sama. Okay. Barulah sekarang kita nak comparekan. Sebetul the main question, this topic, this tajuk adalah this one. This research question. Barulah kita nampak apakah modul kita ini betul-betul memberikan kesan yang berbeza berbandingkan dengan traditional teaching. So barulah kita comparekan kat sini. Okay. Objektif kita untuk menentukan perbezaan kompetensi pemodelan matematik, kumpulan kawalan dan rawatan. Okay, kawalan dengan traditional teaching, rawatan dengan GeoGebra. Okay. Ni follow je, ni juga sama. Okay. So kalau nak tulis ini ada juga yang cakap pada topik. Pada topik boleh juga. Okay. But for me nanti siapa-siapa yang under bawah saya sampai kat sini pun okey lah. So ujian apa yang kita comparekan this one? Okay. Sebetulnya yang kita comparekan this one adalah ujian pasca. Ujian pos pada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Okay. Oleh kerana kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan berbeza, independent, sama dengan gender tadi, lelaki dan perempuan no relationship. Sama juga treatment and control independent, no relationship. So kita gunakan independent t-test. So habis. Faham tak sampai sini? Faham? Adakah yang tersilap? Cuba saya buka-buka lagi view proposal ya. Hari itu ada juga saya baca rasanya. Apakah GeoGebra meningkatkan pencapaian pelajar? Saya rasa ada buat macam itu. Okay, memang poin kita adalah meningkatkan ya. Tapi cara nak tulis itu, sebetul the ending point dia, tujuan kita tu sama. Ya kan? Tapi nanti cara tu misleading, keliru nak tulis. Okay? So, sesiapa nanti yang nak buat design eksperimen, just follow this one. Okay, saya cuba buat ini, harap-harap boleh membantulah. Baik ini contoh, you can extend more. Okay. Extend more tu maksud saya, you tambah research question yang lain, bukan ini you berinovasi dekat sini. Okay. Kalau kita nak berinovasi, tunjukkan pada kerangka konsep. Kalau saya nak macam ini, nampak kompleks. Tetapi kalau research question itu static. Okay. Research question itu static. Kalau eksperimen dia akan macam ini. Kalau korelasi dia akan macam ini. Very static. So just follow. So saya harap tak ada lagi yang salah kat sini lah. Okay.
So far macam mana? Okay. Kita ada 56. Okay, ya tak apa. Okay, saya tunggu. Kalau ada soalan yang tak settle, yang tak faham, kita bincangkan. Sebab apa tahu? Kalau kita tengok research method ni tau, research method, saya rasa you semua faham juga kan, banyak workshop lah, face to face workshop, online workshop talking about the quantitative, qualitative. So apa sebetul makna dia tu? Meaning that ini adalah something yang penting, ya kan? Selain kita dapat, bukankah kita dah belajar dekat universiti? Dah, kenapa lagi orang nak pergi workshop? Mungkin dia nak study in depth, mungkin ada yang tak faham. So that's why ini adalah penting kita faham. Okay? Ada lagi? Kena campur kelas ni, segan nak bercakap hari tu. Kalau by age group okey je saya nampak. Ada je yang ni. Okey, boleh? Satu. Doktor, saya tanya. Ya. Sekejap, Rosalie ni. Okey. Ya saya. Kalau tengok dekat contoh yang doktor bagi ni, untuk kajian eksperimental, tajuk dia kan kesan modul. Ya. Kalau tukar kepada keberkesanan modul, sama je kan doktor? Okey, so sekarang ni masalah penggunaan term lah, kesan dan keberkesanan. Ada juga perbincangan hari itu, level PhD pun, level master pun. Sekarang kita nak tengok keberkesanan ke atau kesan. Okay, so dia macam ada agree lah hari tu. Bila kita buat eksperimen, kita akan rujuk lah kesan. Kita sepakat lah hari tu, kita gunakan kesan. Sebab dalam English, dia ada the effect of, ada the effectiveness. Jadi, kalau tak silap saya hari tu, kalau kita bercakap keberkesanan, dia lebih kepada melihat efek satu program. Dia macam long term. Faham tak saya? Faham. Okay. So kalau kita hari tu jadi sepakat kita kalau kita gunakan kesan ni dalam kajian eksperimen. Sebabkan kita kan dalam masa yang singkat kan. Jadi kalau keberkesanan tu dia macam kita implement satu program. Contoh apa ya? DLP mungkin. Okay. Tahu kan DLP? Yang dual language program tu? Tahu doktor. Kan macam dia macam program yang besar gitu kan? So mungkin kita prefer menggunakan term the effectiveness, keberkesanan. Tapi nanti bincanglah dengan supervisor. Jangan bergaduh pula pada pasal kesan dan keberkesanan. Nanti kalau supervisor cakap keberkesanan, boleh je bincang dengan dia, academic discussion. Okay? Kalau you rasa punya idea, doktor, saya rasa ini lebih efektif lah. Bincanglah baik-baik, kan? Okay? Kadang tau, banyak je something biasalah kan dalam research ni. Masalah tajuk kadang, ini discuss 5 minit, 10 minit. Ada, kan? Ada lagi? Tiada? Okay, kalau tak ada saya close benda ni. Okay, kita ambil 40 minit lamanya. Kita cuba nanti tengok. Okay, so saya ambil beberapa artikel. Di sini ada Fahrul. Fahrul ada? Ya saya. Okay, Iman ada? Nurul Iman? Ada doktor. Okay, Sharon ada? Ada doktor. Okay, boleh ya saya buka your proposal? Boleh doktor. Boleh ya. So start dari Fahrul ya. Okay. Boleh. Right. So cuba tengok Fahrul. Mana Fahrul? Ya. Buat sendiri kan? Tanya je. Betul. Okay, alright. Saya tak cek lagi. Okay. Banyak ya banyak jugalah yang research proposal yang bagus jugalah. Tetapi
Saya pilih beberapa supaya kita boleh nampak dekat sini. Maybe one of them adalah Fahrul lah. Okay. So cuba kita tengoklah. Okay. Bukan yang lain tak bagus. Ada juga. Tapi saya pilih based on different research design. Okay. Saya rasa Fahrul ni apa? Survey. Okay. Nurul Iman. Ada gambar ya, Man? Eksperimen itu. Kesan eksperimen. Sharon. Relationship. Okay. So apa yang kita nak tengok dekat sini? Saya rasa tak boleh kita review semua sebab panjang ya. Okay. So cuba kita tengok dulu dari research question kita. Itu yang penting. Research objective, research question. Okay, untuk menentukan tahap kesediaan guru pelatih. Kita discuss ya. Saya bukan explain, kita discuss. Kita discuss. So this is okay. Okay. Right. Kalau kita tengok tadi kesediaan tahap. So Fahrul dia tengok daripada aspek, saya rasa ada beberapa aspek. Pertama daripada aspek pengetahuan. Disebut mungkin adalah subkonstruk dia. So dia pecah-pecahkan. Ya, betul Fahrul? Ya, betul. Okay. So Ada dia pengetahuan, tengok aspek pengetahuan satu, aspek kemahiran satu, aspek sikap satu. So ada 3 research question. Okay. Kemudian aspek motivasi satu. Kemudian dia cari hubungan. This is hubungan antara subkonstruk. Is it correct? Betul. Pengetahuan dengan kemahiran. Among subkonstruk. Pertama dia cari pengetahuan dan kemahiran. Betul ya? Kemudian sikap dan motivasi. Apa yang ditulis ini for me quite acceptable. Okay. Tetapi okay, saya tengok dekat sini ada beberapa subkonstruk. Motivasi, ada sikap, ada kemahiran, ada pengetahuan. Dia nak cari hubungan. Tetapi kenapa hubungannya ini saja? Kan? Sikap, pengetahuan dan kemahiran. Kenapa tak buat sikap dengan kemahiran? Itu contohlah. Tetapi apa yang dibuat ni, for me okay. Okay. Kalau Fahrul nanti nak extend, you can extend more. Okay. And satu lagi. Okay, satu lagi. Tahap kesediaan guru. Okay. Tadi you cari among subkonstruk. Tetapi title kita, tajuk kita kesediaan guru. Meaning that you kena cari, you kena compute the whole mean of the subkonstruk untuk menjawab kesediaan guru. Because this is the big title kita. Faham tak maksud saya? Faham betul. Okay. Yang lain, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa? Nanti boleh compare lah ya. Boleh tanya dengan Fahrul pun boleh. Okay, research question dah okay. Saya rasa ni dah okay. Okay. Tidak terdapat hubungan, okay. Hanya 2. Okay. So saya suggest tadi tambah lagi yang tadi kalau you boleh sebab you dah cari hubungan. Kenapa hubungan yang 2 je? Kenapa yang lain, among subkonstruk lain, kenapa tak buat? Okay. So kita cuba tengok. Hipotesis. Bukan. Analisis data. Inferensi. Analisis deskriptif.
For me, this is clear. Okay. Dia tadi ada 2. Okay. Walaupun banyak research question, tetapi analisis data ada 2. Descriptive dengan inferential. So pertama kita tengok descriptive. This one. They explain first, descriptive. Right? Okay. Tapi kalau saya naik, ini rasa ni longit ya. Okay. Apa yang saya sampaikan, kita kena structure. Clear benda ni. Okay, bagi tahap. Kemudian, memang ini kita dah bincang hari tu. Right? So saya tanya kepada Fahrul, apakah your sampel memang paling tinggi 4 sampel instrumen? Skala dia. Betul Doktor. Pakai skala liket 4. So kalau ada yang buat 5 boleh juga. So kita perlu sediakan this table. Ini tujuan untuk cari tahap. Let's say lah nanti kita dapat min 2.57. So kita interpret sederhana. Okay. Kemudian baru kita masuk kepada inferential statistic. Explain this one. Okay. What kind of inferential statistic kita gunakan? Pearson correlation. Okay. Pearson correlation. And you need to provide this one. Right? That's enough. Okay, ada apa-apa yang nak ditanyakan kepada Fahrul? Mana yang proposal, ini adalah 67 pages ya. Yang ada yang hantar 20 pages, 15 pages. Kalau tak faham, nanti boleh you cerita dengan Fahrul. Okay. Ada apa-apa soalan? Bagian mana yang kita nak tengok? Macam mana you write? Okay. Okay. Bagian kerangka konsep. Saya rasa ni common ni, semua person tak ada problem. Kerangka konsep. Kerangka konsep. Right. Okay. Okay. Kita tadi tahu pengetahuan, kemahiran, sikap dan motivasi ini adalah bahagian daripada this one. Okay. Kalau macam ini, saya prefer you tulis, masukkan dekat bawah ni. Okay. Sebab dia macam ini, you buat arrow macam ni, dan apa pula pengintegrasian konsep dalam PDP ni. Dia akan ada another question. Right? Faham betul? Kalau tak remove je this one. Sebab you sampai sekat sini saja. Betul. Kalau macam ni, kalau orang baca, kalau kita tengok figure, okay, mungkin orang faham ini adalah subconstruct dia. Subconstruct, kenapa subconstruct ini pergi kepada ada satu single arrow, pergi kepada pengintegrasian. Dia macam relationship. Okay? Macam relationship. Sedangkan ini adalah bukan bahagian variable kita. Is it correct? Betul. Okay. Nanti je kena ubah. And again, pernyataan masalah. Kita kena pay attention lagi. Pernyataan masalah. Apa yang saya nyatakan dulu dalam pernyataan masalah, kita ada 3 part. Okay. Pertama kita ada ideal, kedua ada reality, the third one kita ada consequences. Right? The ideal. Tadi kita kena ingat
Fahrul dia cakap tahap kesediaan. Okay. So kita tengok kat sini. The ideal sebetulnya you baru start daripada sini. Okay, ni baru you start. Atas ni introduction. This is the introduction. For me, ini tak perlu. Kalau you nak bubuh juga, you pindahkan pada introduction. Okay, memang dekat sini. Ideal ni kita nak nyatakan kenapa penting sikap ni, kenapa penting PAK 21 ni. Saya faham, you nak nyatakan, nak relatekan dengan KPM dengan punya this one. Okay, tapi cerita this one dah settle dah pada introduction. Okay, cerita this one kita nak bangkitkan ini dah habis, dah settle pada introduction. So kita fokus kepada PAK 21. Why important? Okay, kenapa guru perlu ada this one? Okay. Okay, semua faham? Ya. Kemudian samalah hari tu kalau you nak buat ideal ni 1 atau 2 perenggan, no problem. Tetapi better lah mungkin kita compactkan 1 ya. Sebab takut nanti kalau kita buat ideal ni terlalu panjang, start heading kita adalah perayaan masalah. Jadi orang tak nampak lagi masalah tu. So nanti kalau orang tak boleh terima kan, saya tak nampak lagi je problem statement. Boleh je buat 1. Kemudian ini adalah reality. Okay. Dapatan kaji lepas menyatakan bahawa tahap kesediaan dalam konsep pengetahuan kurang memberangsangkan untuk melaksanakan PAP. Okay. Menurut Majid 22. Okay. Kalau kita tengok daripada segi reference, no problem. Baik. Saya komen nanti ya. Tidak mempunyai pengetahuan. Okay. Ni di mana? Di Musa. Musa ni saya rasa Malaysian konteks. Betul? Still Musa. Okay. Nanti saya komen ya. Still Musa. Okay, kita kaji ni bit. Still Musa. Still this one. Kita review sama-sama. I don't know lah, word this boleh digunakan dalam research. Cuba check dalam research ya. Okay, so cuba kita review. Okay, apa yang saya nampak dekat sini? Fahrul dah cuba menyampaikan the problem for each subconstruct, what happened. Okay. Tetapi, it's much better. 1, you nyatakan the problem secara general. Right? Tak perlu go to pengetahuan kurang memberangsangkan. Okay, you tengok dulu tahap kesediaan guru tadi tu dalam PAK. Okay, faham? Yang lain faham? Bagi secara general first. Baru nanti kita fokus kepada each subconstruct. Okay. Kedua,
kebanyakan saya nampak di sini kurang global issue. Nanti you boleh tambahkan. Okay. Betul? Arul? Sudah nampak? Betul. Semua based on Malaysian context. Betul. Kita nak cari dalam Malaysia. Tetapi kita seboleh-bolehnya, bukan seboleh-boleh. Kalau your level saya tekankan tak semestinya lah. Tetapi kalau untuk PhD memang wajib. Okay. Kita tengok isu secara global first. What happened with the student and teacher readiness in PAK 21 ni? Kita tengok apakah ini ada isu juga pada negara lain, di Turki, di Ukraine, di Rusia, apakah ada masalah ni juga, kan? So you bagi dulu global context, baru spesifik kepada Malaysia. Okay. Yang lain boleh faham? Boleh tak? Boleh ya. So lagi sebetulnya kita memang tak habis komen ya kan. Cara kita nak tulis this one. Okay. Cara nak tulis chapter 5. Okay, disokong tak disokong ni cara tulis chapter 5. Okay. So, any soalan? Kalau ada rasa yang kurang-kurang, Farul nampak banyak saya macam sikit je. Bolehlah tambah-tambah baik lagi ya. So, the point dia itu. Okay. Ada lagi? Ada soalan? Bagaimana nak kita tengok review? Kalau untuk yang design survey? Cuba tengok. Okay, this one. Reka bentuk. Ada yang kurang tak? Tidak ni. Okay, reka bentuk. Ni kalau cepat cakap je kalau saya terlalu cepat. Okay, di atas dia cerita reka bentuk, what's in reka bentuk. Kemudian dia pergi kepada kuantitatif kualitatif. Okay. Ni cara tulis Jangan gunakan pengkaji. Cakap kajian ini menggunakan kajian kuantitatif. Okay. Deskriptif. Baru mention. Okay, memang betul mungkin. Menurut Razali ini, dia cakap penyelidikan kuantitatif melalui tinjauan berupaya untuk membantu. Okay, supaya tak mengconfusekan. Mungkin you cakap direct lah. Kajian kuantitatif berupaya, tak mention lagi. Right? Sebab kita tadi dah masuk survey. Kuantitatif ini dia dah lagi besar daripada survey. Okay. Mungkin just direct ke sini. Okay. Kemudian instrumen dekat sini. Bawah ni instrumen lagi. Ini analisis data. Mereka bentuk. Okay, so apa yang boleh saya komen dekat sini?
Ini bagi semua. Memang betul. Okay, memang betul. Kalau kita cakap survey, memang kita akan gunakan soal selidik, instrumen. Okay, but for me, kita ada di under subheading reka bentuk. So kita hanya cerita reka bentuk dekat sini sahaja. Right? So ada instrumen, you pindahkan under subheading instrumen. Okay. Okay. Kemudian di sini analisis data. You pindahkan bawa kepada analisis data. Boleh faham? Boleh Doktor. Ni benda yang common juga. Saya nampak juga orang banyak buat macam ni. Tapi ni macam ni ya. Kita dah ada bahagian tempat di masing-masing. Okay, ini ada subheading, subconstruct. Ini subheading reka bentuk. Ini subheading for analysis data. So just cerita je. Tapi saya nampak sikit saja Doktor. Ceritalah. You compare lah. What is kenapa gunakan kajian tinjauan? Apa itu kajian tinjauan? Apa kelebihan? Boleh tambah apa kelebihan, kekurangan daripada kajian tinjauan sehingga nanti saya menggunakan kajian tinjauan. Cerita kat sini semua. Okay. Okay, yang lain boleh nampak? Boleh? Ada soalan? Okay. Kalau tak, okay. Kita pindah ke Nurul Iman. Ya, Nurul Iman. Kita tengok dari angle yang berbeza. Kesan pembelajaran berasaskan permainan terhadap minat pelajar sekolah dalam pecahan. Mungkin pecahan dalam topik. Saya rasa better kita bawa ini ke depan. Barulah kot pelajar sekolah menengah. Kan? Okay. Buat anak sosial lah, ada juga yang gunakan terhadap, ada gunakan ke atas. Okay. Kesan pembelajaran berasaskan permainan bagi topik pecahan. Ke atas minat bagi topik pecahan sekolah menengah tingkatan 1. Tapi no worry, semua dia dah ada. Just restructure. Okay? Okay, ada. Alright. So bahagian mana yang kita nak tengok pada eksperimen? Kat sini. Saya nak cuba. Okay. Asas kita tengok this one first. Okay, dia tadi tengok minat menentukan tahap minat, perbezaan, skor min, ujian PAP, pasca minat bagi kumpulan rawatan, kawalan. Ni rawatan. Okay. Kalau you nak tambah satu, boleh you tambah pra and pasca kumpulan kawalan. Okay. Sebab macam tak adil pula kan. Rawatan kita cari, pra and post kawalan kita tak cari pula. Ya kan? Okey, Doktor. Hidup ni kena seimbang So pertama dia describe dia tahap minat. Right? Tahap minat. Okay, no problem. Ini tadi yang signifikan. For me tak perlu yang signifikan ni. Signifikan ni baru ada pada this one. Okay. Okey, Doktor. Okay, tahap minat, skor min. Okay, satu lagi ni mungkin cara bahasa skor min. Apakah perlu skor min ataupun tahap? Okay, memang skor min ni kita nak cari tahap lah kan. But for me lah tak nak skor min. Tapi saya tak menyalahkan ini. Okay. Because benda ni ada. Okay. Tapi tujuan dia sama. Cara je nak tulis. Okay.
Ni tadi ikut soalan kajian, ikut tadi apa? Objektif kajian. So saya rasa tak ada problem. Okay. So ada juga yang tulis dekat sini, antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. It's okay, no problem. Ada juga yang tulis, okay, antara pelajar yang diajar dengan GeoGebra dan pelajar yang diajar dengan conventional teaching. For me, okay, no problem. But I don't know, later you discuss supervisor. Okay. Dari segi bahasa tadi ya. Boleh you nyatakan H0 dengan HA, no problem. But kita hanya untuk test analisis kita, we just need this one. Right, H0. Boleh juga nak tambah word. Sebab saya rasa your full report AYP at least 10,000 word. 10,000. Okay. Ni sudah. Sekarang saya nak tengok this one. Supaya kita nampak. This one. Reka bentuk. Yang tadi tu. Tapi kita explain daripada sini. Ya, ada soalan? Boleh. Ya. Pendekatan. Okay. Kita hari tu sepakat rasa memang kita bawah ni ada ini tak? Ada reka bentuk tak? Saya rasa tak ada kot. Pendekatan tu reka bentuk okay. Reka bentuk. Memang dalam FYP kita tulis reka bentuk. Tapi memang kita akan cerita first pendekatan. Okay. Ini ubah ya. Okay. Saya kalau masalah bahasa saya tak ambil apa nama itu. Bukan tak kisah. Okay. Kisahlah nanti sebab apa nama itu you akan bincangkan jugalah dengan supervisor. Tetapi saya better tengok the quality. Ada tak benda tu? Ada tak benda tu? Kalau bahasa mungkin boleh bincang lagi lah ya, boleh baiki ya. Tetapi the quality tu ada tak benda dalam ni? Dia bincang tak? Okay. Kita teruskan. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif. Okay. Dia direct, iman direct kepada kuantitatif. Okay. Kalau Fahrul tadi dia explain a bit reka bentuk. For me no problem. Okay. What is reka bentuk? Tapi jangan panjang sangat. Sebab main point kita bukan kita nak mendefinisikan reka bentuk. Kita nak mengexplainkan reka bentuk kita. Okay. Kaedah, so konsisten Use pendekatan. Kita gunakan sini pendekatan ya. Kalau kuantitatif, kita pendekatan. Just konsisten. Okay, Doktor. Okay. Konsisten. Okay. Kita nak tengok flow supaya lain boleh nampak juga. Still pendekatan. Saya kalau baca macam ini tau. Saya tengok, saya highlight satu ini. Apa ni buat ni? Okay. Kalau you guna penyelidikan dan kajian, konsisten ya. Okay. Model, this one. Kita tak gunakan model. Yeah. Just follow je. Okay. Baru dia masuk ke reka bentuk. Tadi pendekatan, ini reka bentuk. Okay, kita tengok ayat seterusnya. Okay. Still reka bentuk, dia explain a bit what is the reka bentuk. Dia claim why dia gunakan this one. Based on this one. Okay. Kalau you nak tambah bit, boleh. You nak explain, baru you claim saya gunakan this one. Okay. Kalau nak tambah lagi, apa kelebihan, apa kekurangan, kita kena ceritakanlah apa kelebihan, apa kekurangan. Lepas itu baru kita claim kenapa kita gunakan ini. Okay. Okay, Doktor. Right. Yang lain nampak ya? Saya tak review punya iman je. Kita review the flow of writing.
Right? The flow of writing. Dulu saya review, saya bagi contoh daripada perspektif saya. Saya punya. Sekarang you punya. Okay. Jadual 3.1. Right. Ni technical 3.1. Jadual mana? Okay. Ni jadual dekat sini. Tapi you mention dekat atas sana. Jadi reader dia akan carilah mana jadual ni. So you kena bawa dekat-dekat. Jangan jauh sangat. Okay. Jadual. Okay. Okay, for me, you boleh bawa ke atas sini. Okay. Sebab you still mention lagi, akan bentuk konsep berbentuk pendekatan kuantitatif. Saya rasa cerita kita dah settle ni dah. Ya kan? Kita dah sampai pada kumpulan tak setara. Bawah quasi eksperimen itu lagi. So cerita this one, ke atas, naikkan ke atas. Okay. This one. Terdapat 2 kelas. Okay. Saya rasa tak perlu mention this number. Why? Sebab ini adalah sampel kita. Kita tak sampai lagi pada tahap sampel. Right. Kelas A and kelas B. Kelas A, mungkin you just cakap kelas control and treatment class. Right. Kelas A terpilih perawatan. Saya rasa tak perlu kot kelas A, kelas B ni. Kita pun imagine what is kelas A, what is kelas B, apa beza. Mungkin just nyatakan, okay, kita ada 2 kumpulan, treatment and control group. Okay, bla 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 bla. Right. Okay, ceritakan dekat sini. Right. Okay. Sebab dekat sini dah ada X1, X2. Sebetulnya dia refer this one. So that's why penjelasan itu, okay, penjelasan yang tadi tu kena selepas ini. Supaya orang dah nampak dah benda ni. Okay, Man? Okay, Doktor. So orang dah nampak dah dekat sini apa S2, S1 ni. Refer kepada table bukan di bawah sini pula, jauh pula ke bawah ni kan. Okay. So sekata penjelasan tadi tu bawa lepas ni. So orang dah alert dah, oh S1 ni pengajaran dia. Okay. Okay. Pengajaran tradisional berasaskan permainan. So orang nampak dah. And again, ni technical one. Di sini figure. Okay, this is figure. This is table. Tiba-tiba ada figure. Tiba-tiba ada figure kat sini. So, what exactly this one? Tak ada apa dekat sini? No introduction, no apa. Tiba-tiba ada figure ni. Yeah. Tapi ni figure ni okay. Cara letak dia. Yeah. Okay, Doktor. Okay. So, kita dah baca table, ada figure. Lepas tu figure ni tak ada pula. Dia punya explanation. Ya kan? Tak ada explanation. What is the figure? So, indirectly you memaksa reader untuk memahami this one tanpa you explain. Ya? So, nampak ya? Apa yang perlu buat? So, kita simpulkanlah. Sama juga apapun design kita, you cakap daripada perspektif yang besar dulu. Approach dia apa? Pendekatan kuantitatif. Kemudian pergi lagi kepada eksperimen. Kenapa kita gunakan eksperimen? Kenapa sesuai dengan eksperimen? Bagi justifikasi. Justifikasi itu boleh kita refer kepada orang lain. Boleh kita rujuk kepada orang lain. Okay? Dan satu lagi yang paling penting. Memang bukan almost. Saya rasa semua lah kot. Tapi nanti kalau siapa yang ada, cakap saya tak nampak. Bagi sesiapa yang buat experimental study, kita kena bincangkan. Ini poin paling penting. Ancaman. Threat. Dulu kita pernah discuss kan? Perlu bincangkan itu. Ancaman tu ada banyak. Saya rasa ada 8 tu. Okay? Ada 8 ancaman dalam eksperimen. Ancaman daripada instrumen. Ancaman daripada history. Okay, history ni maksud dia tu
kalaulah kita buat experimental study kita tu panjang 2 bulan, so history dia mungkin pelajar lebih matang, lebih mature, so itu akan influence, akan effect kepada dapatan kita. So you kena explain benda tu. Okay? You kena explain apa ancaman, how to tackle. Tu perlu explain di dalam eksperimen. Okay. Saya rasa ni no issue. Okay. Justification perlu. Okay, dia macam ni. Satu lagi. Yang buat eksperimen, saya rasa kita tak perlu Craigie and Morgan. Why? Because sampel kita, dia population kita, dia tak sama tau. Bila kita buat eksperimen, population kita sekolah tu je. Kita tak cakap semua sekolah. Okay? Sekolah tu je. Okay? Dan sekolah itu, tingkatan itu sahaja. Contoh, kita nak buat eksperimen pada tingkatan 2. So ada berapa tingkatan 2? Ada 5 kelas. So yang 5 kelas itu adalah population kita. Okay? Sampel kita siapa? Itulah kelas yang kita pilih. Ada berapa kelas? Kita ambil 2 kelas. Dari 5 kelas population kita ambil 2 kelas. Okay? Random group. Okay? Dalam eksperimen, kita tak random individu. Kita random group. Kita random kelas. Ada 5 kelas, kita ambil 2 kelas. Kita randomkan. Okay? So, for me, no need using this table. Okay? Boleh? Boleh, Doktor. Okay. Ada lagi yang nak dibincangkan pada tahap, pada bahagian eksperimen ni? Ada? Ada? Bahagian nak dibincangkan? You tak faham? Boleh kita extend more? Boleh kita bincang lagi? Ada? Okay, but this is the good job, right? Okay. Kita tengok kepada relationship. Ni siapa ni? Ni Sharon kot. Okay, Sharon. Okay, this is title. Relationship between student attitude and beliefs toward mathematics problem solving abilities in elementary school. Okay, Sharon ada Sharon? Saya, Doktor. Alright. Student attitude and belief toward mathematics problem solving skill. Kalau kita define this one, apa? Panjang kot. Ya kan? Memang macam itu you jumpa lah. Mathematics problem solving abilities lah. Ya, Doktor. Okay. Give me a minute lah. Okey, kita teruskan. Elementary school. Sharon, kena tambah nanti sini ya. Di mana? Okey. Location.
Okay, nampak ya semua buat tajuk. Ada 2 variable, beliefs and attitude. This is the sample, but missing a location. Right? No problem. Sekarang kita tengok bahagian mana. Okay, research question. Research question. Objective. The level of attitude 1, level of belief 1, relationship 1. Okay, acceptable. Kalau nak extend more boleh. What is level? What is level? What is the relationship? Right. There is no relationship. Okay. For me, no problem. Okay, tapi boleh nak extend more, nak cari perbezaan ke, nak semak lagi yang kita punya tadi tu, boleh juga. But this enough. Okay. And again, yang penting kita tengok dulu ya. Mana dia punya reka bentuk. Okay, design. Kita cuba tengok angle dari mana orang menulis ya. Okay, research use quantitative methodology. Okay, sama juga ya Sharon. Kita kena konsisten. Kita dah sepakat hari itu, kuantitatif kita gunakan, memang dalam English tu banyak. English memang banyak. Okay. Ada yang cakap methodology. Okay, ada yang cakap approach. Tetapi we need consistent. Quantitative is approach. Yeah. Kalau ada approach kat sini tak payahlah mention ya. Okay. Dia explain what is quantitative here. Dia ada epistemologi, dia explain. Ada ontologi. It's good. Okay, kalau you nak cerita panjang lagi sikit, boleh. Okay. Benda ni ada tapi dia a bit limited. But it's good. Okay, di sini ada ontologi dia apa. Kemudian epistemologi ni apa. Okay, kenapa juga kita perlu ini? Kita kan hari tu study. At least lah ya kalau kita tulis at least lah kalau kita tulis, orang akan assume kita dah baca. Kan? Kita dah baca benda ni. Dah baca benda ni. So nampak lah, oh budak ni, oh ni student ni faham dia kan. Ya kan? Right? Yang lain tengok ya, the flow writing Yang semua lain juga bagus. Okay, baru dia masuk korelasi. Okay, dia ceritakan correlation. But for me, Sharon, if you have the reference, it's much better. Okay. Okay, the independent variable the most. You are missing reference here. Okay, so apa yang boleh kita extend Sharon dekat sini? Apa yang boleh kita extend? You boleh ceritakan dekat sini. What is the advantages and disadvantages of korelasi design. Okay, baru you claim why saya perlu ini. Kenapa saya menggunakan relationship? Kenapa saya perlu menggunakan correlational design? Okay, kalau you nak tambah lagi lah. Right? Ni ada ya? Oh, but limited Okay, Sharon. So, boleh tambah dekat sini, you extend more dan tambahkan rujukan. Okay. Okay. Sampling method. Instrument. Okay. Validity and reliable. Data collection procedure. Okay.
Di sini saya nampak banyak yang tersilap kot. I don't know, saya rasa saya dah tunjukkan dulu. If you have the data collection procedure, we need a figure. Okay, we need a figure. We need a figure because kita nak nampak the flow dia. You dari mana ke mana, lepas tu pergi apa, lepas tu buat apa. So we need a figure. Okay, baru you explain. Explain lah dari sini. Researcher obtain the approval letter from the science mathematics faculty. Kemudian bawa ke mana. You cerita this one based on figure. Okay? Boleh? Boleh, Doktor. And this one, for me no need. Okay? Because ini kita explain bawah kat sini. Ini tak payah. Tak payah. Pearson correlation. Alright. Apa yang missing dekat sini? Sharon, kalau you boleh nak komen, apa yang missing? Saya tak nampak yang untuk descriptive analysis, adakah? No. Betul ke saya tak nampak? Ke mata saya? Tak jumpa pun? Tengok research question ada tadi kan? Ni level? So you missing descriptive analysis here. Okay. So bila kita cakap data analysis, kita kena tengok lagi research question kita, simple je. Kan? Kita compilekan mana yang deskriptif, mana yang inferential statistik. Kalau yang deskriptif itu ada 2-3 soalan untuk deskriptif, just kita cerita satu je lah, gunakan satu. Guna mean and standard deviation. Kemudian Pearson correlation untuk inferential statistik, so kita ceritakan lah. Okay. Tu, nampak Sharon? Nampak, Doktor. Nanti baiki ya. Dan boleh Okay, ada lagi? Okay, nak tanyakan? Bagaimana yang kita struggle? Cuba kita tengok. Kita kat sini bukan siapa cari betul siapa salah tak ya. Kita study ya. Okay. Sudah lagi lah problem statement ni. Yang penting ni. Okay, sampai mana ni? Kat sini. Oh. Right. Saya tak tahulah apakah M-nya besar ke kecil ya? Saya jumpa semua kot matematik. I don't know besar ke kecil. Tapi kalau saya baca artikel, dia orang buat kecil. Okay, pada bahagian ideal dekat sini. Saya rasa benda tu ada, cuma restructure, kena susun cantik. Benda tu ada, nak susun je. Kalau ini you boleh discuss lah dengan you supervisor ya. Macam mana susun cantik. Benda tu ada, saya nampak benda tu ada. Okay. Reference cantik lah ya.
Saya nak komen detail ke nak komen biasa-biasa je? Okay. Okay. Ada. Alright. Okay. Ini cara nak tulis ya. Jangan cakap no ah. Just cakap few limited research. Okay. Just perlu restructure. Contoh dekat sini. You are talking about the PIM and PISA. Saya rasa better you cerita this one first. Because ini adalah large assessment. Kan? Ini adalah kajian yang besar. So ini kita ceritakan first, naikkan ke atas. Okay. Ke atas. Barulah nanti kita support dengan one by one. Kalau ini kan kajian dia macam individual kan. Kalau yang tadi itu besar. So masukkan dulu kalau you nak bangkitkan isu TIMSS atau PISA, masukkan itu dulu. Dan kemudian juga kena hati-hati juga ya, because TIMSS and PISA itu berbeza. Okay? Kalau memang untuk secondary school, tapi PISA ini untuk yang 15 tahun kan. Okay? Sedangkan TIMSS ini untuk tingkatan 2. Sedap. Okay? Tingkatan 2. Boleh you masukkan kedua-dua itu as long as you have justification. Right? Okay, ada apa-apa lagi? Bagaimana nak review? Ada? This one Sharon, no need Source of data ni, independent, dependent, student boleh, okay. Alright. Okay. Sharon, kalau kita tengok, this one also relationship kalau kita tengok view figure kan? Tapi dalam research question tak ada kan? Ada? Jom. Sharon ada berapa your ini? Your variable? 2. 1, 2, 3. 3 Ya. Attitude. Oh, saya ingatkan tadi attitude terhadap problem solving. 1 attitude, 2 beliefs, kemudian dia nak tengok kepada problem solving. Ini dia ada 3. Ada 3. Oh, boleh you tambah dekat sini. Sini. Tapi saya nak confirmkan dulu lah. Ini sebab macam ni. Kita ada attitude toward mathematics, ada attitude only. Okay. Sekarang attitude ini attitude toward mathematics atau just nak tengok attitude terhadap problem solving? Attitude terhadap problem solving. Okay, meaning that problem solving ada lagi another instrument, correct? Ya. Nanti tambahkan dekat sini. Okay. Attitude toward problem solving, belief terhadap problem solving. Okay. The level of problem solving. Saya ingatkan tadi dua pun boleh ubah. So kalau kita tengok figure yang sesuai dengan research question, dia hanya ini satu. Okay. Research question this one boleh tambah, research question this one boleh tambah. And this one you can remove. And this one, if you have the sub-construct, you can masukkan dalam ini. Like this. Contoh, belief dia ada produktif, non-produktif, strong or weak. Okay. Kalau ada. And apa lagi yang selalu ini ya.
But overall it's good. Right. Okay, pada conceptual definition, apa yang missing dekat sini? Betul, kita pada student attitude kita explain first what is aptitude. Okay. Okay. Ini cara tulis. This the attitude, okay. Okay. Tak jumpa lagi. Tak jumpa. Tak jumpa. Okay. So dalam konsep, dalam the operation definition, betul apa yang dibuat Sharon tadi itu, tapi you kena tambah. Okay, apa yang dimaksud dengan attitude in your research? Okay, and how to measure. Okay, kalau kita tengok tadi saya pun dah nampak dekat sini attitude dah, tapi kena nyatakan this is attitude. You mean attitude in your research. Ada productive, non-productive, strong and weak. But in operation definition you can mention we in the current research student attitude, positive and negative is blah 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 blah. We measure, okay, we measure attitude based on positive and negative. Refer to, you ambil siapa? Questionnaire you guna siapa? Tu. Boleh faham? Okay, any soalan? Any question? Any question? Any question? Okay, kita ada dalam, kita habislah dalam 20 minit lagi. So ada nak, siapa nak saya review? Ada? Tak nak? Okay, last. Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup. Nanti boleh cek lagi ya. Doktor, saya nak tanya. Ya. Kalau tak doktor buka balik yang word tadi. Word? Word yang Mr. X tu. Kalau tengok dekat kajian tinjauan tu. Yang perbezaan tu kan, kita nak cari perbezaan. Yeah. Kalau berdasarkan jantina, sebab kita ada dua kategori, male dengan female. Jadi kita akan guna independent t-test. Ya. Okay, lepas tu yang bawah tu, untuk perbezaan berdasarkan kaum, kita ada 3 kategori. Ya. Kita akan guna ANOVA. Ya. Kalau kita cari perbezaan berdasarkan lokasi. Yang tu nak guna apa tu? Okay, lokasi bergantung. You group kan berapa? Lokasi tu macam mana? Rural and urban only? Dua, kalau dua independent lah. Oh, maksudnya dia bergantung kepada kita punya kategori tu? Ya. Kalau banyak ANOVA macam tu? Kalau banyak, lebih daripada 2, 3 above ANOVA. Okay. Kita je tu. Terima kasih. Okay. Contoh dekat sini, kajian tinjauan. Kita compute mean kat sini, reasoning thinking. Kita compute the whole mean. The whole mean, kemudian kita comparekan gender. So kita kena guna independent t-test. Let's say lah contoh pada kajian Sharon ini. Attitude. Okay. Di compute mean. Okay. Compute mean
dia combinekan semua positif and negatif. So dia cari among gender. So kita guna independent. Tetapi macam mana pula kalau Sharon dia nak fokus kepada every sub-construct. Dia tak compute the whole mean. Dia nak buat positif and negatif. Okay. So in this case, kita ada dua dependent variable. Okay, in this case. Okay. Kita dah pecahkan kepada positif and negatif. So kita nak tengok sama ada positif dan negatif attitude ini berbeza between gender. What kind of taste yang kita gunakan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? MANOVA. Ya kan? Kalau MANOVA, letak sini. Kalau MANOVA, dependent variable kita lebih daripada satu. Okay? Tulislah kat sini supaya nampak. Menentukan perbezaan positif, sikap positif dan negatif. Okay. Untuk menentukan perbezaan sikap positif dan negatif pelajar tingkatan 2. Okay. So kita nak fokus kepada sub-construct. Tapi kita tahu tadi positif dan negatif ini bila kita combine dia jadi sikap. Right? So di sini kalau dah kita buat macam ini, meaning that kita dah ada dua dependent variable dekat sini. Satu positif, satu negatif. So test yang kita gunakan boleh? Faham? Boleh Doktor, faham? But for me, jika you rasa kan, Doktor saya nak gunakan sebab saya ada sub-construct, saya nak guna MANOVA lah, boleh. But for me, you perlu juga compute secara general first. Okay, apa maksud secara general? Kita compute this one first. Sikap. Ini secara general. Ini kita gunakan apa? ANOVA. Ini secara general. Okay. Barulah kita nak tengok secara spesifik. Among subconstruct. Okay. Among subconstruct. Okay. Dia secara general, bila kita compute, dia ada perbezaan. So kita cuba nak tengok pula kan. Kalau kita pecahkan pada subconstruct ada perbezaan lagi tak lelaki perempuan? Okay. Kalau kita pecah macam ni, so boleh kita guna MANOVA. So you boleh bereksperimen. Ya kan? Boleh bereksperimen. Tetapi kita boleh je nak kira banyak-banyak ya. Tetapi nanti yang beratnya itu pada discussion. Sebab setiap discussion, setiap research question, satu discussion. Berapa banyak, berapa panjang, depend on you. Jangan nanti semua research question sekali discuss. No. Satu research question, satu discussion. Okay? Boleh? Ada lagi? Okay, boleh kita stop? Boleh Doktor. Boleh ya. So saya ucapkan tahniah lah. Nanti mana rasa yang kurang boleh tengok-tengok lagi nota. Boleh tengok lagi yang saya bagi tadi tu. Boleh baiki-baikilah. Tapi saya tak garanti lah nanti proposal ni boleh kita teruskan kepada AYP. Ya kan? Tadi bincang lah. You yakin kelas supervisor? Doktor saya nak buat ini. Yakin kan? You confident? Doktor saya buat ini.
Tiba-tiba nanti kan Sharon kan, let's say lah under me contoh. Sharon saya tak nak relationship, saya nak buat you eksperimen contoh. Macam ni je, kita nak pilih apa pun boleh. Tapi as long as you boleh meyakinkan this is new, this is okay, saya boleh buat ini, kan? Okay? Tapi apapun semua tu adalah sama. Okay? Macam mana nak tulis pernyataan masalah juga sama. Okay? So saya harap tak ada lagi yang salah menulis. RQ, RH, RO, tak ada lagi yang salah. Okay? Kalau ada yang salah lagi saya tak tahu lagi tu ya. Okay? Siapa yang record tadi? Siapa yang record tadi? Deno. Okay, Deno nanti bagi kepada saya ya sebelum share kepada grup. Okay. So saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Thank you Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih Doktor.